Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung di ulang kaji UPKK dalam subjek sirah dan kita akan tengok soalan-soalan subjek sirah pada bahagian B. Okey, kita tengok contoh-contoh soalan. Macam mana bentuk-bentuk soalan yang ada dalam bahagian B bagi subjek sirah ni. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan pertama 10 markah. Arahan soalan dia, baca petikan di bawah dan jawab soalan yang berikut. Okey, soalan berbentuk petikan. So kita baca dulu petikan dia. Okey. Madinah atau nama penuhnya Madinatul Munawwarah bererti bandar yang bercahaya. Kota ini terletak di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Madinah merupakan kota kedua paling suci bagi umat Islam. Okay. Penduduk Madinah pernah ditindas dalam urusan perniagaan. Ekonomi mereka dikuasai oleh kaum Yahudi. Mereka menindas, menipu dalam pinjaman, mengurangkan timbangan dan memakan riba dalam semua urusan jual beli. Okay, itu adalah petikannya. Okey, soalan 1. Apakah pengertian Madinatul Munawwarah? Okey. Pengertian Madinatul Munawwarah, kat mana kita nak ambil jawapannya? Bererti bandar yang bercahaya. Okey, tulis balik je. Okey, apakah pengertian Madinatul Munawwarah? Madinatul Al-Munawwarah. Okey, Madinatul Al-Munawwarah. Madinatul Munawwarah bererti bandar yang bercahaya. Okey, bandar yang bercahaya. Okey, kemudian soalan yang kedua. Di manakah terletaknya kota Madinah? Di manakah terletaknya kota Madinah? Okey, kota ini terletak di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Okey. Kota Madinah terletak di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Okey. Seterusnya soalan ketiga. Tulis kaum yang menguasai ekonomi Madinah. Kaum yang menguasai ekonomi Madinah. Ekonomi mereka dikuasai oleh kaum Yahudi. Okey, kat sini jawapan dia. Kaum Yahudi. Okey, kita tulis balik. Kaum yang menguasai ekonomi Madinah ialah kaum Yahudi.
Ini di peringkat awal lah sebelum kedatangan Islam. Okey, seterusnya nyatakan dua sistem jual beli orang Yahudi. Okey, nyatakan dua sistem jual beli orang Yahudi. So, kat mana? Mereka menindas, menipu dalam pinjaman, mengurangkan timbangan dan memakan riba. Jadi ada 4 jawapan. Kita boleh pilih lah. Boleh pilih. Dia minta 2, so kita tulis 2. Okay, 1, mengurangkan timbangan. Okay, mengurangkan timbangan. Yang kedua apa tadi? Memakan riba. Okay, memakan riba. Okey. Seterusnya soalan kelima. Berikan 2 keistimewaan kota Madinah. Okey, berikan 2 keistimewaan kota Madinah. Ada tak dalam petikan tadi? Okey, ada 1 je. Kota kedua paling suci bagi umat Islam. Yang satu lagi kita kena fikir sendiri. Okey, so kat sini 2 keistimewaan kota Madinah. Yang pertama, kota kedua paling suci bagi umat Islam. Okey, seterusnya yang kedua kita nak tulis apa kat sini? Dia minta 2 kan. So, kita boleh tulis kat sini terdapat makam Rasulullah ataupun kota takwa. Okey. Ataupun tempat penyebaran Islam. Okey. Itu antara pilihan jawapan dia lah. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Jawab semua soalan di bawah. Okey, jawab semua soalan di bawah. Okey, soalan 1, namakan 2 masjid yang dibina oleh Rasulullah. Okey, 2 masjid yang dibina oleh Rasulullah ialah yang pertama Masjid Quba. Okey. Ni masa Rasulullah dalam perjalanan nak menuju ke Madinah pada peristiwa hijrah, Nabi dah sempat berhenti berehat di Quba dan mendirikan masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba. Lepas tu bila sampai di Madinah, Rasulullah bina satu lagi masjid iaitu Masjid An-Nabawi. Masjidin Nabawi. Okay. Kemudian nyatakan 2 peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah dalam bulan Ramadan. Okay, kat sini kita boleh tulis nuzul Quran dan perang apa yang berlaku dalam bulan Ramadan? Perang Badar. Okey, perang Badar. Okey, seterusnya arahan soalan, tulis 2 peperangan yang disertai oleh Rasulullah.
Okey. Banyak perang yang disertai oleh Rasulullah. Perang Badar, perang Uhud, okey, ataupun bolehlah tulis perang Khandaq. Okey. Satu lagi. Okey, seterusnya soalan seterusnya dia tanya, tuliskan dua kaum yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Okey, dua kaum yang dipersaudarakan oleh Rasulullah ialah Aus dan Khazraj. Okey, Aus dan Khazraj. Mereka ni penduduk asal Madinah yang sebelum ni diorang saling berbunuhan, saling bermusuhan, tapi dipersaudarakan oleh Rasulullah. Okey. Seterusnya, senaraikan 4 akhlak Rasulullah. Banyaklah akhlak Rasulullah ni. Tapi kita boleh tulis kat sini, dia nak 4 kan. Jujur dan amanah. Okey, jujur dan amanah. Lepas tu kita boleh tulis apa lagi? Merendah diri, bersabar, dan Rasulullah juga akhlak mulia dia adalah memberi salam. Okey. Seterusnya soalan ketiga, ada petikan juga. Jawab soalan berikut berpandukan petikan. Okey, petikan dia, Isra ialah perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Mi'raj pula ialah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, iaitu ke langit yang tinggi. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab setahun sebelum hijrah bersamaan 621 Masihi. Sebelum peristiwa tersebut, dada Rasulullah telah dibelah oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk disucikan hati baginda dengan air zam-zam bagi membuang ketulan hitam, kemudian diisi dengan ilmu dan iman ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu petikan dia. Kemudian kita tengok soalannya. Soalan 1, apakah pengertian Isra? Okey, apakah pengertian Isra? Okay, so jawapannya kita boleh ambil kat sini. Isra ialah perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. So, kita tulis balik. Okay. Isra ialah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, itu pengertian Isra. Okey, seterusnya soalan kedua. Dia tanya, ke manakah Rasulullah dimi'rajkan? Ke manakah Rasulullah
Dimi'rajkan. Okay, jawapan dia kat mana? Mi'raj pula ialah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, iaitu ke langit yang tinggi. Ya, ini jawapan dia. So, kita jawab Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Okey. Okey, baik, seterusnya soalan ketiga. Bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj? Bila berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj? Okay, jawapan dia kat sini. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab setahun sebelum hijrah bersamaan 621 Masihi. Okay. So kita tulis peristiwa Isra' dan Mi'raj Isra' dan Mi'raj berlaku pada berapa tadi? 27 Rejab 27 Rejab setahun sebelum hijrah, ataupun sampai 27 Rejab pun tak apa dah kot. Sebelum hijrah, iaitu 621 Masihi. Okey. Seterusnya, tulis dua nama malaikat yang membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kat sini kita boleh tulis Jibril dan malaikat Mikail. Okey, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jawapan dia kat sini tadi kan. Kita baca tadi. Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Okey, so seterusnya apakah nama air yang digunakan untuk menyucikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa nama air itu? Untuk disucikan hati baginda dengan air Zam-Zam. Okey, nama dia air Zam-Zam. Kita tulis je. Air Zam-Zam. Okey. Next. Apakah dua perkara yang diisi oleh malaikat ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas disucikan, selepas dibelah dada, apa pula yang diisi? Mana dalam tu tadi? Kemudian diisi dengan ilmu dan iman. So tulis balik je. Dua perkara yang diisi ialah ilmu dan iman. Okey, ilmu dan iman.
Okey, seterusnya okey, tengok soalan seterusnya, jawab semua soalan. Soalan ni soalan yang keempat, jawab semua soalan. Soalan dia, nyatakan 4 perkembangan agama Islam berasaskan ibadah. Contoh, solat. So, apa lagi ibadah dalam perkembangan agama Islam? Kita boleh tulis azan, azan, kemudian puasa, puasa, zakat dan haji. Azan, puasa, zakat dan haji. Ini dalam tajuk perkembangan agama Islam berasaskan ibadah. Seterusnya, namakan perjanjian damai di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Mekah. Apa nama perjanjian damai itu? Jawapannya ialah perjanjian perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya, tulis 2 sikap buruk orang jahiliah. Apa sikap buruk orang jahiliah? Jual beli secara riba, dan zina berleluasa. Sikap buruk orang jahiliah. Kemudian tulis 2 nama isteri Rasulullah. Tulis 2 nama isteri Rasulullah. Kita boleh tulis isteri Rasulullah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah binti Abu Bakar. Tulis 2 nama isteri Rasulullah. Saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam pembelajaran ataupun ulang kaji UPKK bagi subjek sirah pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat dan saya minta maaf kalau video ni suram sikit. Biasa pun video saya suram je. Tapi ini mungkin lagi suram atas faktor kesihatan mungkin. Tapi harap-harap masih lagi dapat membantu anak-anak pelajar sekalian dalam mengulang kaji UPKK bagi subjek sirah. Semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.